Salam sejahtera saya ucapkan kepada Senas dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan bentangkan tentang peraturan dan undang-undang. Kami di Pula 5 yang terdiri daripada ahli kumpulan yaitu saya, Denison Mai, Denison Mejang, Adriel Jabul, dan Aaron Pevin. Saya akan membentangkan isi kandungan. Yang saya akan bentangkan adalah seperti tajuk, isi kandungan, hasil pembelajaran, definisi, jenis undang-undang di Malaysia, dan undang-undang negara, peraturan undang-undang sekolah, dan peraturan undang-undang jalan raya, dan yang terakhir sekali adalah rumusan. Dan ini merupakan hasil pembelajaran kami. Yang pertama adalah mengenal pasti definisi peraturan dan undang-undang, menjelaskan jenis-jenis peraturan undang-undang, dan yang ketiga adalah menjelaskan kepentingan peraturan undang-undang. Definisi peraturan dan undang-undang. Peraturan undang-undang merupakan salah satu sistem peraturan atau norma yang coba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Yang kedua, menurut Weber, norma, nilai, dan peraturan sesebuah masyarakat dapat membentuk tingkah laku dan watak seseorang hasil dari kepatuhan individu kepada pihak berautoriti yang sah. Manakala Austrian menyifatkan peraturan undang-undang sebagai salah satu yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dan sekiranya tidak dipatuhi dan ditaati, pihak pemerintah boleh menggunakan kekerasan bagi memaksa rakyat menuruti peraturan dan undang-undang tersebut. Jenis undang-undang di Malaysia. Undang-undang Malaysia boleh dibahagi kepada dua jenis undang-undang bertulis dan adat. Undang-undang bertulis ialah undang-undang yang digubal dalam perlembagaan atau dalam perundangan. Adat kebiasaan adalah undang-undang yang tidak terkandung dalam mana-mana status serta boleh didapati dalam keputusan kes. Undang-undang Malaysia boleh terbahagi kepada dua. Yang pertama, undang-undang bertulis. Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang utama negara, Supreme Law of the Land, dan perlembagaan negeri-negeri di Malaysia. Yang kedua, undang-undang adat. Adat Pepatih. Undang-undang adat yang bercorak material yang demokratik dan dibawa oleh penduduk dari Minangkabau ke Negeri Sembilan dalam abad ke-16. Adat perkahwinan. Akad nikah dijalankan mengikut hukum syarak. Larangan perkahwinan dalam adat Pepatih adalah nomor satu, dilarang berkahwin dalam satu suku. Kedua, dilarang berkahwin dengan sepupu. Sistem undang-undang di negara. Sistem undang-undang negara terbagi kepada tiga. Satunya ialah sistem undang-undang agama. Undang-undang yang terdapat di dalam sesuatu agama. Di dalam ajaran Islam, undang-undang keagamaan disebut sebagai syariah. Syariah berasal daripada Allah. Maksudnya, undang-undang syariah itu bukan dibuat oleh manusia. Sumber utama undang-undang syariah adalah Al-Quran dan hadis sahih. Setiap agama dan ada undang-undangnya. Contohnya terdapat ajaran 10 prinsip komitmen yang salah satunya melarang pembunuhan. Oleh itu, sebahagian pengikut mungkin lebih taat mengikuti undang-undang agama.
manakala sebagian pengikut tidak beberapa menghiraukan undang-undang agama. Yang kedua ialah undang-undang sivil. Undang-undang sivil mempunyai sekurang-kurangnya dua makna. Yang pertama ialah merujuk kepada sistem undang-undang, maka ia adalah undang-undang yang berdasarkan undang-undang Rom yang dipopularkan Kod Napoleon yang diamalkan di kebanyakan negara-negara di Eropah. Yang kedua, nama umum kepada sekumpulan undang-undang yang mengawal hak dan tanggungan liability sivil antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan individu. Di England dan Wales, undang-undang sivil termasuk undang-undang bukan jenayah. Undang-undang sivil di dalam sebuah negara ada banyak. Undang-undang yang termasuk di dalam kategori undang-undang sivil adalah di antaranya seperti berikut. Undang-undang kontrak melibatkan dua pihak, iaitu pihak yang memberi tawaran dan pihak yang menerima tawaran. Yang kedua ialah undang-undang tanah. Undang-undang untuk menyeragamkan sistem pemagangan dan urusan tanah. Yang ketiga ialah undang-undang syarikat. Badan undang-undang yang mengawal hak, hubungan, kelakuan orang, syarikat, organisasi dan perniagaan. Dan yang terakhir sekali ialah undang-undang am, iaitu common law. Common law terbagi kepada 4, iaitu undang-undang kontrak, undang-undang tort, undang-undang pemilikan, taniah wasiat dan pegangan jenayah, dan undang-undang jenayah. Common law merupakan satu istilah Inggeris yang bermaksud undang-undang am atau undang-undang semua. Merupakan sebahagian daripada undang-undang ramai negara, terutama mereka yang mempunyai sejarah penjajahan empayar atas mereka. Ia dinotakan untuk ciri-cirinya yang mempunyai undang-undang dengan konsep duluan mengikat didapati daripada keputusan mahkamah terhadap kes terdahulu yang merangkumi masa berabad-abad. Terdapat 5 ciri-ciri undang-undang, iaitu 1. Badan peraturan merangkumi tingkah laku dan etika moral manusia, penguatkuasakan undang-undang, kandungan undang-undang bersesuaian dengan keadaan masa, undang-undang yang adil dan saksama. Okey. Apa yang saya Denison Mike Anak Daniel, merupakan ahli kumpulan 5. Apa yang saya akan terangkan ialah peraturan dan undang-undang di sekolah. Untuk yang pertama, masa persekolahan. Masa hadir ke sekolah iaitu sebelum jam 7 pagi dan mesti berada di sekolah lewat-lewatnya jam 7 pagi. Yang kedua, dibenarkan keluar bilik darjah dengan izin guru. Murid-murid haruslah keluar dengan membawa pas keluar masuk. Seterusnya saya akan terangkan peraturan dan undang-undang dalam bilik darjah. Untuk yang pertama iaitu disiplin. Bilik darjah adalah dalam keadaan bersih. Papan kenyataan di dalam bilik darjah adalah dihias dengan bahan-bahan berbentuk pelajaran. Kursi, meja mesti dalam keadaan tertutup dan kemas. Setiap murid bertanggungjawab ke atas kursi dan meja sendiri. Untuk jadual kelas, jadual tugas harian dan pelan di bilik darjah haruslah dipaparkan di papan kenyataan. Yang ketiga, pakaian seragam dan kemasan diri. Untuk pakaian pelajar perempuan, bagi pelajar perempuan, baju kurung berwarna putih dan pinafore bagi yang non-muslim. Untuk pelajar lelaki, kemeja putih dengan pendek, seluar panjang berwarna biru tua. Tali leher kecuali murid yang menggunakan baju kurung. Semua pelajar wajib memakai rencana dan teks nama. Untuk penggunaan telefon di sekolah, penggunaan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat sahaja dengan memohon kebenaran daripada guru-guru. Peraturan dan undang-undang yang seterusnya ialah untuk yang berkasut, untuk bagian kasut, berkasut kanvas,
patah dan dan bersarung kaki atau ataupun stokin putih saja yang dibenarkan. Untuk Untuk kuku, semua murid tidak dibenarkan memelihara kuku, jari yang panjang dan kuku haruslah dalam keadaan yang bersih. Untuk rambut, lelaki hendaklah berambut pendek dan tidak melepasi baju dan haruslah dalam keadaan lepas. untuk Untuk pelajar perempuan, yang non muslim haruslah diikat dan yang muslim haruslah bertudung. Peraturan Peraturan dan undang-undang di sekolah. Isu-isu yang sering timbul di sekolah yaitu tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah, tidak dibenarkan membawa bahan-bahan terlarang seperti benda tajam, dadah, rokok, dan sebagainya. Untuk yang Untuk yang seterusnya, ini merupakan pakaian untuk pakaian ataupun uniform pakaian untuk untuk pelajar lelaki dan pelajar dan perempuan. pakaian ataupun uniform untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan untuk yang pelajar dipaparkan, lelaki rambut hendaklah pendek yang dipaparkan, dan mempunyai rambut tag hendaklah nama, pendek tali dan leher mempunyai tag sekolah, nama, baju tali leher seragam sekolah, baju seragam putih, baju sukan baju sekolah, sukan sekolah, tali pinggang, tali pinggang, gelap gelap, dan buckle size buckle atau sederhana. kuku untuk bagian kuku, pendek dan bersih, untuk untuk seluar panjang berwarna hijau, ataupun ataupun untuk pakaian sukan, slon track berwarna istilah hitam. berwarna hitam. Dan untuk Dan bagian untuk bagian kasut, istilah istilah berkasut kanvas putih, stokin stokin putih. untuk pelajar Untuk pelajar perempuan, uniform uniform pelajar bukan muslim, rambut rambut diikat kemas, gelang rambut hitam, tali leher sekolah, tag nama, baju seragam sekolah putih, pinafore biru. Untuk bagian kuku, seperti pelajar lelaki, istilah pendek dan bersih. Dan untuk kasut pula, istilah berwarna putih dan stokin putih. Untuk pelajar uniform pelajar muslim haruslah bertudung berwarna putih, mempunyai tag nama, baju kurung sekolah haruslah berwarna putih. Dan untuk kain pula istilah berwarna biru. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan membentangkan peraturan dan undang-undang jalan raya ialah yang mewajibkan suatu perlakuan di jalan raya. Peraturan jalan raya pula merupakan amalan undang-undang yang boleh meningkatkan keselamatan pengguna semasa di jalan. Oke, saya akan menerangkan contoh peraturan dan undang-undang di jalan raya. Pertama, sebelum melintas jalan, kita hendaklah melihat ke kanan, ke kiri, dan ke kanan semula. Dan apabila tiada kendaraan, barulah boleh melintas jalan. Yang kedua adalah hendaklah menggunakan jantas yang telah disediakan bagi mengurangkan risiko kemalangan terjadi. Ketiga, menggunakan lintasan belang apabila hendak melintas jalan. Keempat, bagi penunggang basikal hendaklah mengikut arah yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan arah laluan kereta. Keempat, memakai topi keleda dengan sempurna apabila menunggang dan membonceng motosiklet. Dan yang terakhir sekali adalah menggunakan lorong pejalan kaki yang disediakan apabila berjalan di tepi jalan. Yang terakhir saya akan memutarkan rumusannya, yaitu kepentingan peraturan dan undang-undang. Kepentingannya yang pertama adalah menjamin kedaulatan sebuah negeri. Kedua, menjamin ketaatan rakyat. Ketiga, menjaga hak asasi rakyat. Keempat, melaksanakan hukuman yang adil. Kelima, menjalankan pentadbiran yang mengikut protokol. Keenam, memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali adalah menjamin keselamatan dan keamanan negara. Terima kasih dan itu saja daripada kami.